Baik, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menyaksikan Bual Konti Bukan Sembang Biasa. Malam ini bersiaran dengan saya Syamimi Syahira di saluran berita RTM 123. Dan pastinya kita akan berbicara tentang topik sempena dengan pembentangan RM ke-12 tempoh hari yang dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob di Parlimen tempoh hari. Dan apa yang pasti bertepatan dengan temanya Keluarga Malaysia Makmur Inklusif dan Mapan yang membawakan pelbagai inisiatif yang terbaik dan juga di bawah pendekatan 6R iaitu reform. Ini bagi memastikan Malaysia berada pada landasan yang kukuh bukan sahaja dalam menangani isu dan cabaran sosio-ekonomi semasa kesan pandemik COVID-19, bahkan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi jangka masa pendek, sederhana dan juga panjang yang boleh memacu semula ekonomi negara. Dan pada malam ini saya tidak keseorangan, saya akan bersama dengan dua tetamu untuk membincangkan mengenai hala tuju negara dengan pelaksanaan RM ke-12 yang dibentangkan baru-baru ini. Untuk itu, mari saya perkenalkan tetamu kita pada malam ini. Kita bersama dengan Mayor Bandaraya Kota Kinabalu bersama dengan Puan Nurliza Awang Alip. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih. Baik, terima kasih Puan. Apa khabar di Sabah tu? Alhamdulillah, di Sabah kita semakin membaik keadaannya. Alhamdulillah. Tengok Puan pun sihat, ceria, manis sentiasa. InsyaAllah, amin. Dan juga kita bersama dengan rakan di selatan kita. Kita ada Datuk Bandar Johor Bahru, Datuk Haji Muhammad Nur Azam, Datuk Haji Usman. Assalamualaikum, Datuk. Waalaikumsalam, Mimi. Apa khabar? Alhamdulillah. Baik, Alhamdulillah. Orang kampung, Johor ni. Orang Johor okey semua. Alhamdulillah, sihat. Baik, kita mulakan. Yang pertama, Puan, melihat pelantikan Puan Nurliza sendiri sebagai Mayor Bandaraya Kota Kinabalu yang pertama dalam kalangan wanita sebagai bukti kepercayaan kerajaan negeri untuk memperkasa golongan wanita dalam sebuah pentadbiran kerajaan. Apa visi pertama yang akan dilaksanakan sebagai Mayor ni, Puan? Okey Puan, Alhamdulillah saya mensyukurilah pelantikan ni, dan untuk makluman sebenarnya saya adalah di antara beberapa wanita yang diberi kepercayaan sebagai contoh AG kita wanita dan sebagainya. So sebagai anggota di BKK memang kami mengekalkan visi KK Sejahtera itu sendiri. Tapi sebagai mayor saya akan melihat kepada satu, because of the pandemic, kita akan melihat kepada rejuvenation Bandaraya Kota Kinabalu dan juga untuk post-COVID recovery. Sebab apa yang kami dapati bahawa kita lihat sendiri bagaimana keadaan pandemik memberi banyak impak yang negatif, dan kita pun sedar bahawa this is going to tamat dalam masa terdekat, dan kami harus memastikan kesediaan Bandaraya Kota Kinabalu untuk pulih seperti sedia kala. So untuk yang ini kita masih mengekalkan wawasan kita, iaitu mengekalkan di KK sebagai bandaraya hijau yang berdaya huni, mewujudkan persekitaran perniagaan. Ini saya rasa bersesuaianlah dengan RMK 12 dan juga Hala 7 Sabah Maju Jaya. Satu lagi iaitu memperkasa masyarakat luar bandar. Sebab KK ni unik sikit, walaupun kita bandaraya, kita masih ada masyarakat yang tinggal di luar bandar yang kita perlu mungkin dalam ambil masa sejam dua untuk sampai. Selain itu, kita juga akan mempertingkatkan penyampaian perkhidmatan di sini. Saya rasa even rakan saya daripada Johor Bahru akan bersetuju. Ini satu yang continuous effort yang kami kena buat lah. So, sebelum tu, penguatkuasaan undang-undang kecil. Ya, saya tengok ada beberapa undang-undang kecil kami yang perlu dikemaskini, dan juga pemantauan setinggan. Bandaraya Kota Kinabalu harus saya akui mengalami masalah penempatan tidak rasmi yang begitu banyak, dan juga keperluan untuk menyediakan penempatan bagi masyarakat setempat. So lebih kurang itulah Puan. Kita melihat kan banyak isu-isu yang berbangkit di Sabah dan sebagainya, dan saya pasti itu adalah menjadi antara aspek utama yang akan diberikan perhatian oleh pihak Puan sendiri sebagai Mayor di Sabah sendiri. Dan kalau kita bercakap tentang rakan kita di selatan iaitu Datuk, sebagai Datuk Bandar, bagaimana Datuk melihat kerajaan dapat usaha kerajaan ini dapat kita terjemahkan menerusi secara pentadbiran pengurusan di wilayah Datuk sendiri? Apakah perancangan yang akan dilakukan bertepatan dengan pembentangan RMK ke-12 tempoh hari, Datuk? Bandaraya Johor Bahru, Majlis Bandaraya ni kita memang sentiasa inline lah dengan apa dasar yang dibuat oleh pihak kerajaan negeri dan juga kerajaan persekutuan.
Dan kita melihat asas rancangan Malaysia ke-12 ini adalah sama seperti mana yang Pelan Pembangunan Mampan Negeri Johor dan juga wawasan kemakmuran bersama 2030. Jadi ini kita lihat tema utama dia adalah inklusif, antaranya adalah untuk memperkasa kesejahteraan warga atau rakyat. Jadi bagi Bajet Bandaraya Johor Bahru ini, kita memang mengambil kira ini sebagai sebahagian asas dia adalah Sustainable Development Goals yang diperkenalkan oleh United Nations pada tahun 2015, yang mana kita memang menekankan antaranya elemen-elemen SDG ni, 17 elemen ini, yang iaitu pembasmian kemiskinan, mengakhiri isu kelaparan, jaminan kesihatan masyarakat, jaminan pendidikan, mengurangkan jurang pendapatan, pertumbuhan ekonomi mampan, pembangunan bandar mampan, inklusif dan selamat, serta menangani kesan perubahan iklim. Ini memang kat Johor ni selalu hujan. Kita tahu that is part of dia punya climatic punya change. Dan kita lihat melalui SDG ini memang penekanan kepada pembaikan infrastruktur dan juga kesejahteraan rakyat ini harus diberikan penekanan utama. Seperti mana yang Kota Kinabalu sebut tadi, di Johor juga tidak kurang kampung-kampung yang kampung-kampung tradisi serta kampung setinggan juga memang ada. Kita ada lebih kurang 53 kawasan setinggan, yang mana Kerajaan Negeri bersama Majlis Bandaraya akan melihat bagaimana kita nak turunkan, kita nak buat penyusunan semula dari segi protokol dan turunkan kawasan setinggan ini kepada hanya 30% daripada 53 kawasan setinggan itu. Kita dalam pelan strategik Bandaraya 2021-2025, yang mana kita memang mengambil kira banyak faktor, antaranya adalah berkaitan dengan Low Carbon Society Action Plan 2025 serta Johor Bahru Smart City Framework 2030. Jadi dalam kesemua plan ini, perkara utama yang kita tekankan adalah kepada kelestarian bandaraya Johor Bahru itu sendiri serta kehijauan dan sustainable, memperkukuhkan daya tahan bandaraya Johor Bahru supaya sebagai bandaraya taraf bertaraf antarabangsa. Dan apabila kita bercakap mengenai pembentangan RM ke-12 tempoh hari, memberi fokus kepada pemerkasaan agenda Bumi Putera dan keluarga Malaysia untuk melonjakkan pembangunan Sabah, Sarawak dan negeri-negeri kurang membangun. Bagi Puan Nurliza sendiri sebagai mayor, bagaimanakah anda melihat usaha kerajaan ini dapat diterjemahkan menerusi secara pentadbiran dan pengurusan wilayah di kawasan Kota Kinabalu khususnya? Okey Puan, saya lihat BKK sendiri kita adalah merupakan agensi yang dapat menjadi katalis kepada pembangunan Kota Kinabalu itu. Sebagai ibu negeri Sabah, kita akan mendapat banyak limpahan-limpahan daripada apa juga yang berlaku lah. So bagi di BKK sendiri, apa yang saya nampak adalah kami punya peranan untuk memudah cara pelaburan-pelaburan yang akan datang ke Kota Kinabalu, yang ini dapat kami buat melalui pengurusan yang lebih efektif. Contohnya memproses pelan-pelan pembangunan dan juga permohonan lesen perniagaan sebagai contoh. Dalam masa yang sama, kami juga harus mempertingkatkan infra-infra yang ada dalam Bandaraya Kota Kinabalu. Alhamdulillah, walaupun di sebalik pandemik yang berlaku di Sabah, kami dapat secure beberapa pelaburan bagi pihak kerajaan negeri adalah menjadi tanggungjawab di BKK untuk membantu usaha-usaha ini. Dalam masa yang sama, kami juga telah melihat kepada keperluan untuk kita untuk melihat balik apa yang ada di Kota Kinabalu. Kalau sebelum ini kita banyak bergantung kepada pelancongan sebagai contoh, bila kita dilanda pandemik, pelancongan hampir lumpuh in total. Jadi apa yang perlu dibuat adalah untuk memperkasa kembali masyarakat setempat. Sebagai contoh, peniaga-peniaga kecil misalnya, kita perlu menyediakan kemudahan-kemudahan pasar yang lebih banyak, kawasan-kawasan persekitaran yang lebih kondusif. Kalau kita lihat even things like jaringan jalan raya, pedestrian walkway di dalam pusat bandaraya harus diperkemaskinikan bagi memastikan bahawa penggunaan tempat-tempat ini nanti tidak akan overcrowding. Begitu juga dengan pusat-pusat setempat. Kita ingin menjadikan Bandaraya Kota Kinabalu satu bandaraya yang lebih kondusif untuk
duduki, dan juga untuk orang-orang luar datang sama ada untuk kembali melancong ataupun melaksanakan aktiviti-aktiviti di sini. So dengan adanya RMK12, saya lihat banyak usaha-usaha ke arah kelestarian yang mana ini juga telah diambil kira oleh kerajaan negeri melalui Halat 7 Sabah Maju Jaya, di mana pihak BBKK sendiri telah dipertanggungjawabkan lebih kurang 21 inisiatif yang berkaitan. Fungsi utama kami adalah untuk membantu menjadi katalis kepada pembangunan-pembangunan yang akan berlaku bukan sahaja di Kota Kinabalu sendiri, tapi juga kawasan-kawasan yang berdekatan pun. Ya, Mimi? Baik, bagi Datuk sendiri di Johor Bahru, bagaimana kita nak pastikan dalam RMK12 ini banyak menitik beratkan supaya nasib rakyat ini dibela, terutama untuk kita mengurangkan jurang kemiskinan, jurang pendapatan dan sebagainya. Jadi bagaimana kita nak pastikan bantuan ataupun inisiatif yang dihulurkan kerajaan itu dapat sampai terus kepada insan yang memerlukan itu, Datuk? Johor Bahru ni adalah masalah utamanya yang kita lihat adalah berkaitan dengan ramai yang terkesan apabila pandemik ini berlaku, kehilangan pekerjaan. Bukan saja hilang pekerjaan di dalam negeri, tetapi hilang pekerjaan di luar negeri. Kerana ramai yang tinggal di Johor Bahru ini bekerja di Singapura, dan apabila sempadan itu ditutup, ramai yang terkesan, ramai yang terpaksa tinggalkan kerja dan cari punca ekonomi yang lainnya. Ramai yang telah pun mula berniaga dan sebagainya, dan as long as dia boleh survive di dalam keadaan pandemik ini. Dan antara inisiatif MPJB dan kerajaan negeri pada tahun kita telah sebenarnya mengecualikan lesen-lesen penjaja selama setahun mulai 2021, serta pengecualian lesen premis MPJB selama setahun pada tahun ini juga, serta banyak pemberian bantuan yang one off sebanyak RM500 berdasarkan Belanjawan Negeri Johor 2021, dan pemberian bantuan one-off juga RM500 berdasarkan pakej rangsangan ekonomi Ehsan Johor 3.0. Secara amnya pada tahun 2020 pihak bandaraya sebenarnya memberi subsidi pengecualian ini sebanyak lebih kurang 64 juta, dan pada tahun 2021 pada tahun ini tertinggi sebenarnya 10.4 juta, termasuklah bantuan bekal bakul makanan dan sebagainya. Dan untuk tahun depan kita akan meneruskan pengecualian subsidi dan bantuan ini sebanyak 9 juta telah diperuntukkan untuk tahun 2022. Kita sedang melihat bagaimana sektor-sektor ekonomi ini boleh terus dibuka dan juga membantu untuk kita perbaiki dari segi SOP-nya, serta menaik taraf cara-cara berniaga di dalam keadaan pandemik dengan SOP, dan juga kita juga memang membantu kita sebab kita nak restart di ekonomi ni, kita kena banyak bagi subsidi dan juga pengecualian kepada lesen-lesen, khususnya perniagaan, pusat perniagaan seperti hotel dan sebagainya. Baik, itu antara apa yang akan dilakukan dan setelah pun dijalankan oleh Datuk Bandar di Johor Bahru. Dan kita juga ada mendengarkan berdasarkan pembentangan RMK12 tempoh hari, ada menekankan untuk kita menceburi bidang baru seperti digital dan sebagainya. Kita nak tanyakan bagaimana perkembangan digital di Kota Kinabalu, tapi sebelum tu kita akan kembali berehat. Kita akan berehat seketika, kita kembali selepas ini dalam Bual Konti. Darah beku atau pembekuan darah yang berlaku kepada setengah-setengah individu, tetapi secara keseluruhannya ini adalah sangat jarang berlaku. It is extremely rare, dan ini adalah salah satu kesan sampingan yang kita perlu tengok, look out for. Tapi dari segi risiko, ia hanya berlaku dalam 0.0004%, iaitu 4 kes dalam 1,000 juta penerima vaksin. Amat rendah berbanding dengan faedah yang boleh diperolehi daripada vaksin.
Baik, kembali menyaksikan Bual Konti. Bukan sembang biasa. Hari ini kita akan bercakap mengenai perancangan pembandaran di Kota Kinabalu dan juga Johor bertepatan dengan pembentangan RM ke-12 tempoh hari. Dan tadi saya ada tanyakan kepada Puan Nurhaliza, bagaimanakah status digitalisasi di Kota Kinabalu? Apa perancangannya untuk masa akan datang nanti, Puan? Digital government adalah merupakan satu elemen yang memang diterapkan dalam Hala 7 Sabah Maju Jaya. So bagi Bandaraya Kota Kinabalu sendiri, bermula tahun ini kita telah pun menubuhkan satu jabatan yang kita panggil Jabatan Pendigitalannya, yang di mana kita menerima hakikat bahawa DBKK harus bergerak lebih pantas daripada di mana kita sekarang ya. Dan untuk usaha ini kita telah melihat bahawa of course kita akui bahawa dengan adanya pendigitalan akan memudahkan juga tugasan kita, cost saving, dan juga memudahkan kita membuat keputusan. Bagi Kota Kinabalu semasa pandemik ini, digital application telah banyak membantu, di mana walaupun kalau saya tidak tahu di Johor, tapi di Kota Kinabalu ada masa-masa kami terpaksa menutup kaunter. Ya, jadi bila kaunter kita tutup, dengan adanya sistem seperti e-services telah membantu kami dan juga pengguna-pengguna untuk membuat pembayaran cukai pintu, compound dan sebagainya, dan dalam masa sama juga untuk membuat permohonan pembaharuan lesen yang dapat dilaksanakan secara serta-merta. Dalam konsep yang lebih besar, kita melihat kepada aplikasi digital yang lebih menyeluruh, dan untuk tahun ini kita dalam menyediakan prototipe untuk e-setinggan. Kenapa emphasize kami kepada e-setinggan? Kerana kami dapati bahawa keperluan itu perlu untuk menyediakan database tentang di mana koloni-koloni setinggan dan juga siapa sebenarnya yang tinggal di kawasan-kawasan setinggan, sebab kami dapati mereka ini agak mobile dan juga ada identiti yang perlu kami simpan dalam database. So selain daripada itu, kita juga telah melihat kepada keperluan-keperluan lain, e-enforcement dan sebagainya yang memang sudah kita guna pakai, dan dalam konteks yang lebih besar Green City dan Smart City juga dalam perancangan, di mana saya mungkin kalau ada kesempatan akan bercerita sedikit tentang Smart City yang dirancang untuk kawasan Kota Kinabalu. Dan kalau di Johor, sudah pasti Majlis Bandaraya 1 PBT antara agensi yang paling dekat dengan dan rapat dengan komuniti di kawasan. Bagaimana usaha pihak Datuk sendiri nak merapatkan jurang pembangunan dan pendapatan pelbagai golongan supaya dapat dimanfaatkan bersama, Datuk? Memang digital ini merupakan salah satu daripada solution lah untuk mendekatkan rakyat kepada perkhidmatan-perkhidmatan yang dijalankan oleh Majlis Bandaraya Johor Bahru, dan untuk memudah cara dan memudahkan rakyat untuk berurusan. Jadi memang betul semenjak pandemik ni kaunter ni kita limitkan dia punya kehadiran kecuali dengan temu janji, dan kita melihat bagian juga moving forward ni bagaimana kita nak try to, kebanyakan daripada aplikasi kita yang kita wujudkan ini dia adalah secara standalone. So apa yang kita nak buat di sini adalah kita sedang mengkaji untuk integrate sistem-sistem aplikasi ini dalam satu gateway saja. Dari segi nak mewujudkan satu super apps yang kita panggil untuk perkhidmatan-perkhidmatan di bawah Majlis Bandaraya. Di Johor ni ada 3 bandaraya, iaitu Bandaraya Johor Bahru, Pasir Gudang dan juga Iskandar Puteri. Saya dalam perbincangan bersama 2 Datuk Bandar lagi itu melihat nak mengadakan satu persefahaman untuk supaya sistem-sistem yang diwujudkan di peringkat mereka juga boleh kita integratekan bersama dari segi sistem Smart City dan juga ni supaya memudahkan rakyat untuk akses sebagai satu gateway saja. Jadi di peringkat kita dari segi aduan memang kita menggunakan sistem yang telah diwujudkan oleh Kerajaan Persekutuan iaitu SISPA, tetapi kita cuba menambah baik dari segi bagaimana rakyat boleh memantau aduan-aduan mereka itu dari segi untuk tahu adakah tindakan telah diambil dan sebagainya. Dan seperti mana yang Puan Jan Nurhaliza sebut tadi tentang infrastruktur digital, ini satu benda yang bawah program Jendela yang di peringkat bandaraya kita sedang melihat bagaimana satu plan digital infrastruktur perlu ada untuk kita wujudkan jaringan fiber
sebab kita dah ke arah digital going into 5G daripada 4G kepada 5G, dan kita melihat ini sebagai satu perkara yang harus diberi penekanan dari segi perancangannya untuk memudahkan rakyat supaya jurang tu semakin kurang antara tempat yang ada dapat bandwidth yang cukup dan yang tak cukup. Datuk, Johor juga tak ketinggalan mempunyai pelan perancangan tersendiri yang dikenali sebagai Pelan Pembangunan Mapan 2030. Bagaimana Datuk melihat pelan tersebut sebenarnya ada sedikit persamaan dengan RM ke-12? Malah ia juga memberikan impak positif khususnya kepada Bandaraya Johor Bahru. Sebenarnya kita merancang pelan Mampan ini, Johor adalah untuk supaya selari dengan pelan yang diwujudkan di peringkat negeri dan juga di peringkat persekutuan. Jadi 2030 ini di Johor kita ada tambah satu lagi, iaitu 7 ikhtiar makmur, yang mana ini salah satu daripada ikhtiar makmur itu adalah berkaitan dengan Pelan Pembangunan Mampan Johor. Di dalam pelan tersebut kita memang garapkan sekali semua perkara berkaitan dengan Sustainable Development Goals, kemampanan ekonomi, mampan fizikal dan mampan sosial, supaya kita dapat turut menghayati semangat di belakang RMK12 yang bertemakan keluarga Malaysia makmur, inklusif dan mampan. Antaranya adalah kita memberikan penekanan juga kepada digital ini sebagai satu perkara yang saya sebutkan tadi, sebagai satu perkara yang penting untuk memudahkan rakyat untuk akses perkhidmatan dan memudahkan rakyat untuk mendapat perkhidmatan jalur lebar di dalam Bandaraya Johor Bahru. Kepada Puan Nurliza, pembinaan lebuh raya PAN Borneo yang akan menghubungkan bandar-bandar di Sabah pastinya akan memberikan impak kepada kemajuan negeri Sabah. Bagaimana Puan melihat bakal berlakunya perubahan lanskap dari sudut ekonomi, terutama kepada penduduk Kota Kinabalu terhadap projek ini, Puan? PAN Borneo sebenarnya adalah merupakan satu jaringan jalan raya yang akan dapat menghubung seluruh kawasan negeri Sabah, dan begitu juga dengan negara-negara jiran seperti Brunei, negeri jiran Sarawak dan juga insyaAllah Indonesia. So, kalau kita lihat, Indonesia bercadang untuk memindahkan ibu negeri ke kawasan Kalimantan. Di sini saya nampak satu potensi yang besar daripada pembangunan kawasan BIM Niaga Region. Jadi Kota Kinabalu sebagai satu bukan saja sebagai ibu negeri, tapi dalam banyak keadaan merupakan pintu masuk. Saya nampak apa yang akan berlaku dengan adanya perancangan-perancangan dan juga beberapa MOU yang telah ditandatangani di bawah Hala 7 Sabah Maju Jaya akan membawa peluang aktiviti ekonomi yang lebih besar untuk negeri ini. Ini tentunya akan mengurangi kos pengangkutan yang selama ini merupakan satu stumbling block untuk banyak aktiviti perniagaan. Selain itu, saya juga nampak akan ada aktiviti-aktiviti hiliran dan juga dari segi mengurangi jurang pendapatan antara golongan keupayaan dan golongan berpendapatan rendah. Kita nampak potensi untuk perniagaan kecil. Small industries mungkin akan dibina di kawasan sepanjang pembangunan ini, khususnya dari segi perkhidmatan, service industries, di mana di Kota Kinabalu itu adalah merupakan salah satu penyumbang yang terbesar. So saya nampak satu landscape yang lebih positif, bukan saja daripada segi ekonominya tapi juga daripada social integration dan juga mengurangi yang kita panggil jurang di antara kawasan-kawasan bandar dan juga luar bandar di negeri Sabah. So sebagai ibu negeri dan juga sebagai pintu masuk utama ke negeri Sabah, insya-Allah Kota Kinabalu akan turut berkembang lebih maju lagi. Dan dalam masa sama saya juga melihat bahawa dengan adanya pembangunan PAN Borneo yang mana akan merangkumi banyak kawasan di utara Bandaraya Kota Kinabalu akan membantu kami dalam usaha membangunkan kawasan-kawasan utara Kota Kinabalu, sebab kami amati bahawa sehingga kini banyak pembangunan berpusat di kawasan CBD dan juga kawasan selatan, dan melalui pelan pembangunan tanah tinggi yang kami wujudkan, salah satu hasrat adalah untuk membangunkan kawasan-kawasan di sebelah utara, sebagai contoh kawasan Sepanggar, kawasan Menggatal, Bukit Kokol dan sebagainya. So insya-Allah dengan adanya kemudahan ini kita akan dapat bergerak dengan lebih cepat lagi, Mimi. Baik.
kita doakan semoga projek itu akan terus sukses. Dan untuk Datuk sendiri kan, kebanyakan rakyat Johor sehingga kini boleh saya katakan masih lagi bergantung pada sektor ekonomi di negara jiran kerana faktor perbezaan gaji di sana yang lebih tinggi dan peluang kerjaya yang lebih banyak. Apakah usaha yang mungkin boleh dilakukan oleh kerajaan negeri sendiri dalam mengurangkan kebergantungan rakyat kepada demand kerja di negara luar yang kalau boleh kita manfaatkan di negara sendiri, Datuk? Itulah, kita ni sebagai border punya city, memang kita tak boleh lari daripada daily migration of workers, antara orang kita pergi ke Singapura atau balik semula, sama ada tinggal di Singapura atau balik semula tinggal di Johor. Jadi saya nampak faktor utama dia adalah satu, mata wang 3 kali ganda. Dari segi gajinya mungkin 5 kali ganda pendapatan daripada apa yang kita boleh dapat kerja di Johor. Salah satu cara saya nampak adalah untuk memberikan insentif kepada syarikat-syarikat besar khususnya di Singapura untuk buka dia punya backroom operation contohnya di dalam kawasan Bandaraya Johor Bahru. Ini insentif ini perlu diberi kerana dia tidak perlu orang kita pergi ke sana, tetapi masih lagi boleh bekerja untuk syarikat Singapura di dalam suasana Bandaraya Johor Bahru dengan gaji yang mungkin taklah kata 5 kali ganda, tetapi 3 kali ganda pun saya percaya bahawa ramai yang akan kekal tinggal di dalam Bandaraya Johor Bahru. Jadi untuk memberikan insentif itu memang kita perlukan sokongan utama daripada kerajaan persekutuan lah, bukan kerajaan negeri saja. Bagi pihak bandaraya mungkin kita boleh memberikan insentif-insentif tertentu kepada warga-warga syarikat-syarikat Singapura ni ataupun syarikat daripada Kuala Lumpur yang akan membuat pelaburan besar di Johor ni dan mewujudkan peluang pekerjaan dengan gaji yang sesuai. Jadi di sini pada saya bukan saja MPJB kena main peranan, kita kena lihat bagaimana kerajaan negeri juga boleh membantu dan kerajaan persekutuan khususnya mewujudkan insentif seperti tax holiday, coastal zone dan insentif untuk being a border state ni. Kita memang perlukan ada warga asing juga tinggal di dalam negeri Johor, warga asing yang akan memberi pulangan ekonomi kepada ekonomi negeri Johor. Jadi ini perkara yang saya lihat macam my second home dan sebagainya, ini harus diperkukuhkan lah kepada Bandaraya Johor Bahru ini sebagai the border state dengan sebuah negara maju di sebelah selatan. Jadi itulah antara yang saya nampak. Kita berharap perkara ini dapat kita kurangkan jurangnya, membawa bandaraya ini semakin dekat dengan standard yang ada di seberang tambak sana. Jadi itu dia antara perkongsian daripada Datuk Haji Muhammad Nur Azam dan juga Puan Nurhaliza, dan saya percaya kedua-dua ini mempunyai visi yang sama sebagaimana yang dinyatakan oleh Perdana Menteri di dalam RMK ke-12, tapi bagaimanapun mungkin cabaran yang berbeza bagi setiap wilayah dan sebagainya. Dan saya doakan semoga apa yang dilakukan dan dihasratkan oleh kedua-duanya akan membawa kebaikan kepada rakyat khususnya, dan kita nak ucapkan ribuan terima kasih kepada Datuk dan juga Puan Nurhaliza di atas perkongsian itu pada malam ini, dan kepada penonton di rumah terima kasih kerana setia bersama dengan kami daripada awal hingga ke akhir rancangan. Kita nak jumpa lagi minggu depan pada hari dan waktu yang sama dalam Bual Konti Bukan Sembang Biasa. Jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum. Bye-bye.